Seterusnya insya-Allah kita akan mendengar pesanan yang akan disampaikan oleh Dr. Habib Tahir Al-Hadal hafizahullahu taala wa ra'ah. Kemudian yang terakhir daripada Dr. Muhammad Hussein bin Syah Abu Bakar insya-Allah. Kemudian daripada Datuk insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. يقول الله سبحانه وتعالى وذكرهم بأيام الله. وهذه الليلة الفضيلة هي أحد أيام الله التي يجب أن نتذكرها ونذكر بها غيرنا ونتذكرها فيما بيننا حتى نحافظ على هذا الإرث العظيم الذي ورثه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Habib memulakan ucapan beliau dengan menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala wa dzakkirhum bi ayyamillah, dan peringatkanlah mereka tentang hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hari-hari yang mana Allah Subhanahu wa taala muliakan tersebut ialah pada malam ini iaitu malam nisfu Sya'ban. Maka malam ini kita memperingatkan diri kita, kita memperingatkan orang lain, dan kita memperingatkan sesama kita agar kita tidak menjadi manusia yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. هذه الليلة فضلها عظيم جدا وهي من الليالي التي يغفل عنها الكثير من الناس وفضلها يوازي ليلة القدر وبعضهم وصفها بأنها هي ليلة القدر التي يفرق فيها كل أمر حكيم كما في سورة الدخان. Malam yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah yang banyak kepada hamba-hambanya. Namun sebahagian manusia tidak mengerti, bahkan melalaikan perkara demikian. Bahkan sehinggakan para ulama menyebutkan kemuliaan malam nisfu Sya'ban ini ia menyamai seumpama malam Lailatul Qadar. Bahkan sebahagian para ulama mengatakan juga nisfu Sya'ban ini juga sama levelnya macam Lailatul Qadar. Maka malam yang penuh barakah ini sama-sama kita berebut peluang daripada anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. ومن هذه الليلة من فضل هذه الليلة أنها ليلة الفرصة. ليلة الفرصة يعني التي الله سبحانه وتعالى يجعل الأمر فيها فسحا وفرصة لمن أراد أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويغير حياته لكي ينتقل من الشقاوة إلى السعادة، من تبديل حاله ومن قطر حاله إلى أفضل، كما جاء في سورة الرعد يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده علم الكتاب وعنده الكتاب. Malam ini juga disebutkan para ulama bahawasanya malam peluang keemasan untuk sama-sama kita merubahkan keadaan kita daripada keadaan yang buruk kepada keadaan yang lebih baik, untuk kita meraih anugerah-anugerah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga alim ulama tentang anugerah yang sangat besar. Dan malam ini seperti mana disebutkan dalam surah Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawasanya yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Malam ini malam nisfu Sya'ban, Allah Ta'ala akan padamkan, moga-moga Allah Ta'ala padamkan segala keburukan, segala benda-benda yang tak elok, wa yuthbit, dan juga menetapkan kepada kita segala bentuk-bentuk kebaikan kepada kita. فالإنسان حينما يولد من بطن أمه يكتب له سير حياته، يؤمر الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. خلاص هذه هي سير حياته، سيكون كيف حال رزقه، متى سيموت، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هل هو سيموت على حسن الخاتمة أو سيموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى. Setelah mana kita dilahirkan oleh ibu kita, dan sebelum itu lagi segala perkara ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini dijelaskan di dalam hadis bahawasanya setelah mana malaikat meniupkan ruh pada kita, maka ketika itu Nabi SAW menceritakan sudah ditentukan kepada kita ini 4 perkara. Pertama, sudah ditentukan rezeki kita. Yang kedua, sudah ditentukan tentang ajal kita, bila kita akan mati. Yang ketiga, sudah ditentukan tentang amal, perbuatan, pekerjaan kita ini. Dan yang keempat, sudah ditentukan kepada kita sama ada kita menjadi orang yang bahagia maupun orang yang celaka.
Maka dalam bab rezeki jangan risau, semua sudah ditentukan oleh Allah Taala. Bab mati tidak akan kurang, tidak akan terlambat, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan kita dan juga seluruh kehidupan kita ini, sama ada kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. ففي هذه الليلة فرصة لمن أراد أن يغير سجل عمله. الله يجعل هناك فرصة في هذه الليلة لمن أراد أن ينتقل، لأن هذا السجل الذي كتب وهو في بطن أمه هو امتحان له في هذه الدنيا، امتحان له. الرزق، رزق الإنسان هو ابتلاء من الله. قد تكون أنت في الدنيا ربما تكون في بدايتك فقير، بعدين تكون غني، وأحيانا تكون في البداية غني وفي الأخير فقير، وأحيانا تكون طول عمرك فقير. هو ابتلاء من الله. فلكي يرى هل تصبر على هذه الدنيا حتى تكون في الآخرة أجرك أعظم وأعظم، أم تريد تغيير إلى الحال فتطلب من الله في مثل هذه الليلة فرصة لتغير. كذلك الفرصة الثانية إذا كان أجلك، عمرك أنقص، أو إذا كان عمرك ستموت بسبب شيء معين، في هذه الليلة يغير الله سبحانه وتعالى ذلك القدر إلى أمر آخر. أو كنت مكتوب من الأشقياء، أو أنت عملك سيء دائما، تريد أن الله سبحانه وتعالى يصلحك، كتب الله عليك السوء، ففي هذه الليلة فرصة حتى تنتقل من الشقاوة إلى السعادة. كذلك سوء الخاتمة، سوء الخاتمة هذا هو أهم شيء في الحياة، هل تموت على حسن خاتمة أو سوء خاتمة والعياذ بالله. ففي هذه الليلة فرصة لكي تعوض تلك الأعمال إلى أعمال حسنة وتموت على حسن الخاتمة. نسأل الله لنا ولكم الختام. Maka sebenarnya malam ini disebutkan sebagai malam Allah Ta'ala berikan peluang kepada kita. Walaupun kita dah jelaskan tadi, semua perkara ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala semenjak kita dalam perut ibu kita lagi. Semua ditentukan. Tapi malam ini special. Allah Ta'ala akan berikan peluang kepada kita ni untuk kita nak ubah. Contohnya disebutkan tadi, Allah Ta'ala sudah tetapkan rezeki kepada kita ini. Kemungkinan Allah Ta'ala sudah tetapkan kita ini, permulaan hidup kita ni miskin, maka di akhir nanti kita baru kaya. Ataupun ada orang tu kaya di awal, nanti miskin pula. Ataupun orangnya sepanjang masa dia miskin. Dan sebenarnya kata Habib, kehidupan kita ini ialah sebagai imtihan daripada Allah Ta'ala. Allah nak uji kita sebenarnya. Macam mana keadaan kita nak menghadapi apa yang sudah Allah Ta'ala tetapkan. Sama ada kita menjadi orang yang bersabar ataupun tidak. Maka gunakanlah peluang ini. Kita doakan moga-moga rezeki kita ini diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitu juga amalan kita ini tentang ajal kita sudah ditentukan oleh Allah Taala. Gunakan juga peluang pada malam ini. Kemungkinan Allah Taala tentukan seseorang tersebut umurnya sudah pendek, maka doakan moga umurnya sentiasa panjang dalam keadaan ketaatan kepada Allah Taala. Maka begitu juga manusia sudah ditentukan sama ada menjadi orang yang celaka ataupun orang yang bahagia. Maka malam ini juga sebagai peluang berdoa banyak-banyak kepada Allah. Moga-moga kita menjadi orang yang bahagia. Begitu juga yang keempat, sudah ditentukan sama ada manusia itu mati dalam keadaan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Na'udzubillahi min zalik. Malam ini juga peluang kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga kita sentiasa berada dalam ketaatan, dalam kebaikan, dan juga mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan moga-moga Allah Ta'ala berikan husnul khitam, pengakhiran yang baik di dalam hidup kita. Malam ini doa sungguh-sungguh insyaAllah. فإذا وجدت أن الله سبحانه وتعالى لم يحقق لك أمنيتك أو لم يستجب لك ما طلبته في هذه الدنيا، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يريد لك الخير. لعله لو جعلك لبى لك ما تريد ربما تكون لك سوءا فيخبيه لك للآخرة، فإذا رأيته في الآخرة لتمنيت أن الله سبحانه وتعالى لم يستجب لك في الدنيا قط شيء لما رأيت أن فائدة ذلك في الآخرة أحسن من أن يستجيب لك في الدنيا. Maka perkara yang perlu kita sedar, yang kita perlu pujukkan pada jiwa kita masing-masing. Kalau ada permintaan, kalau ada hajat kita, kalau ada keinginan yang kita minta sebelum ini, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala belum tunaikan lagi, maka ketahuilah perkara tersebut adalah baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemungkinan kalau Allah Taala berikan siap-siap apa yang kita minta dekat dunia, kemungkinan kita salah guna dan kita menjadi hamba yang celaka. Namun Allah Taala ini Maha mengetahui, Allah simpan apa yang terbaik untuk dibalas nanti di akhirat kelak.
Bahkan nanti kalau di akhirat kelak, kita akan tengok, ya Allah, Masya Allah, kita akan terkejut dengan anugerah daripada Allah Ta'ala. Bahkan ketika tersebut kita akan mengatakan, ya Allah, kalau beginilah, aku tidak mahu dibalas di dunia, aku nak sahaja balasan ini di akhirat. Maka semua yang datang daripada Allah, semuanya baik. وجاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب في هذه الليلة للمشاحن وقاطع الرحم وعاق الوالدين والمشرك. لا يستجيب لهم في هذه الليلة ولا في غيرها. هذه من أسباب منع الإجابة. فربما تدعو ولا يستجاب لك بسبب هذه الموانع. فتنبهوا، فأطيعوا آباءكم، صلوا أرحامكم. كل من يعرف بينه وبين والديه شيء لابد أن يطيع والديه. ومن كان بينه وبين أخ مشاحنة أو مقاطعة لابد أن يتصالح، حتى ولو كان ذلك على حسابه، حتى ولو كان هو المظلوم يتنازل حتى لا يحرم فضل هذه الليلة وغيرها من الليالي. واجتنبوا كل المعاصي التي تحجب بينك وبين الإجابة. Malam yang kita berada pada malam ini disebutkan malam yang mustajabnya doa. Namun di sana ada kelompok manusia yang mana diharamkan daripada mustajabnya doa. Di antara mereka ialah orang yang memutuskan silaturahim. Orang kalau putuskan silaturahim, maka selesaikanlah, maafkanlah, sambungkan semula. Siapa lagi orang yang derhaka kepada ibu ayah? Orang yang kalau ada derhaka kepada ibu ayah, selesaikan pada malam ini cukup. Minta maaf kembali kepada ibu ayah, tanya khabar kepada ibu ayah. Apalagi orang-orang yang bergaduh, yang memutuskan silaturahim bergaduh, maka mulakanlah maaf, mulakanlah bertegur sapa pada malam ini. Orang-orang yang musyrik, maka semua asbab-asbab yang disebutkan ini menghalang seseorang walaupun dia berada pada malam yang mustajabnya doa. Sekalipun dia minta berdoa sekalipun, maka doanya tidak akan dimustajabkan setelah mana dia selesaikan perkara-perkara tersebut. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل أعمالنا مقبولة، ويجعل لنا ويرزقنا الرضا في هذه الليلة والقبول، ويوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويستجب لنا ويحقق أمانينا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.